Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia dengan sunnahnya, beramal dengan petunjuknya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada waktu ini kita sekali lagi online bersiaran online dari page Bakit Helwa, itulah Badan Kebajikan Islam Telekom bahagian muslimat, hal ehwal wanita. Dan InsyaAllah kita sambung bacaan kita pada kitab Talbis Iblis, membicarakan tentang tipu daya iblis yang menyimpangkan orang-orang yang baik dari petunjuk agama yang sebenar, ya. Jadi sebab tu kita bincang kitab ni, sebab kita semua nak jadi baik. Betul lah, nak jadi baik. Tapi kadang-kadang kalau kita tak hati-hati dalam nak cari kebaikan, ditipu lagi oleh iblis. Yang tu yang paling bimbang. Termasuk yang kita sedang baca ni pun, bukanlah kita baca nak tahu, oh itulah talbis. Tak. Kita kena sendiri berhati-hati. Saya sendiri pun kadang-kadang kita terfikir dalam kita duduk baca kitab Talbis Iblis, rupa-rupanya banyak lagi ruang-ruang yang tanpa sedar kita pun terpesong daripada perkara yang lebih utama, daripada yang sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita disibukkan dengan benda yang halal, baik, tapi kita meninggalkan benda yang lebih baik. Bagaimana yang kita sebut tentang ahli Quran. Mereka ni ahli Quran, patut sibuk dengan Quran, tapi duk sibuk dengan lagu. Daripada tadabbur, sibuk dengan tajwid lebih. Tadi benda-benda tu yang kita dah bincang sebelum daripada ni. So kadang-kadang kita ni bukan disibukkan dengan Quran, tapi dengan benda lain, dengan game, dengan Facebook, talbis juga sebenarnya. Kadang-kadang dia cerita bab niaga, bab apa tu, kita meninggalkan keutamaan kita yang sebenar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada tipu daya iblis. Hari ni kita nak masuk, sebenarnya kita dah masuk dalam bab ni, tapi oleh kerana dia sebahagian daripada Talbis Iblis kita tak habis lagi tentang ulama hadis, maka hari ini kita sambung tentang Talbis Iblis terhadap Ahlul Hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Baik, tanpa melengahkan masa, kita baca. Okey, muka surat hari ini ialah muka surat yang muka surat berapa ni? Sekejap. 98, 99. 98. Talbis Iblis terhadap Ahlul Hadis. Kita dah baca, cuma saya ulang balik macam saya sebut tadi, supaya dia dapat sequence dia, dapat apa? Kesinambungan daripada bacaan kita minggu lepas. Ada sebahagian orang yang menghabiskan usianya untuk mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan perjalanan jauh dalam rangka mencari hadis, mengumpulkan jalur-jalur periwayatannya yang amat banyak, mencari sanad-sanadnya yang tinggi dan matan-matannya yang asing. Matan ni hadis lah, okey. Mereka ni ada dua macam. Pertama, mereka yang hendak menjaga syariat Islam dengan mengetahui antara hadis sahih dan dhaif. Pagi tadi pun kita bincang tentang macam mana ulama khijah dia untuk mencari hadis sahih dan menapis daripada hadis dhaif. Sesuai dengan tujuan itu, mereka patut mendapat pujian. Betul, oh bagus dia orang ni buat. Tapi iblis kadang menalbiskan tujuan mereka ini. Iblis menjadikan mereka sangat sibuk dengan aktiviti mencari hadis, sehingga lalai mengerjakan sesuatu yang hukumnya fardu ain. Sampai itulah kadang-kadang ngaji hadis bersengketa banyak pada
iaitu yang mengetahui apa yang wajib. Padahal jaga hubungan baik, tapi wajib ke atas mereka beramal dengan hadis tersebut. Bersungguh-sungguh dalam melakukan kewajipan dan memahami ilmu yang terkandung dalam hadis. Itu sepatutnya sinkronis. Dua tu sinkronis. Ilmu hadis dengan amalan terhadap hadis. Patut sinkronis. Tetapi ada orang yang ditipu oleh iblis sehingga dia sibuk dengan satu, cari hadis tapi dalam sudut beramal dengannya kurang. Beramal dengan fardu ain dan seumpama dengannya. Jika ada yang berkomentar, hal ini telah dilakukan oleh banyak ulama salaf, Yahya ibn Ma'in, Ibn Madini, Al-Bukhari, Muslim. Makna Imam Bukhari pun sibuk cari hadis juga. Okey. Kami tanggapi, kami jawab, ulama-ulama itu sudah menghimpunkan dua hal dalam diri masing-masing. Pertama, mengetahui dan memahami berbagai perkara agama yang memang penting, dan mengetahui hadis yang mereka cari. Maka mereka ni alim dari sudut ilmu agama lainnya, dari sudut amalan sebagai fiqh, dia tahu, kemudian disibuk dengan hadis. Okay? Jadi upaya mereka itu didukung oleh sanad yang masih pendek dan hadis yang masih sedikit. Tambahan pula pada waktu itu keperluan kepada orang yang sibuk dengan hadis sangat perlu. Okay? Kerana dua hal inilah mereka mudah melakukan aktiviti tersebut. Sedangkan di zaman ini jalur-jalur hadis sudah sangat panjang dan kitab-kitab hadis sangat banyak. Maka kecil kemungkinan seorang mampu menghimpunkan dua hal tersebut di atas. Okey. Boleh jadi anda mendapati seorang ahli hadis yang menulis dan mendengar hadis selama 50 tahun. Dia pun mengumpulkan berbagai kitab hadis. Meski demikian dia tidak mengetahui kandungan faedah yang ada di dalam hadis-hadis tersebut. Akibatnya pada saat dia mendapati satu permasalahan dalam solatnya, dia akan bertanya kepada ahli fiqh pemula yang mendengar hadis darinya. Okay? Disebabkan orang seperti itulah para pencela ahli hadis dapat melontarkan celaan dengan nada yang mencemuh. Orang-orang itu selalu saja bepergian jauh untuk mencari hadis, tetapi mereka tidak tahu apa yang didapati darinya. Adalah orang macam ni, ada. Sibuk dengan mencari hadis, belajar hadis sibuk, tapi dari sudut faqihnya, kefahaman dia terhadap hadis, dia lupa untuk belajar. Okay? Kadang-kadang dia tak tahu macam mana nak berhujjah dengan hadis. Dia tahu hadis tu, makna dia tahu, tapi dia tak tahu yang mana nak didahulukan. Ada hadis hujjah dia begini, ada nampak akan bertembung dan sebagainya. Yang kita sebut sebagai ilmu usulul fiqh baru ni, dan sehari dua hari ni tengah dia. Maknanya mereka ahli hadis. Al-Imam Syafi'i telah menulis kitab Ar-Risalah, sehingga orang kata sebelum datangnya Imam Syafi'i, orang tahu hadis tapi orang tak tahu bagaimana nak berhujjah dengannya. Sehingga Imam Syafi'i menyusun bagaimana cara kita berhujjah dengan nas Quran dan hadis dan sebagainya, sehingga orang tahu macam mana kaedahnya. Jadi itu jazahullahu khairan katsira. Jadi ada orang tahu hadis tapi tak tahu berhujjah, cara berhujjah, macam mana nak berinteraksi dengan hadis-hadis yang banyak. Okey, disebabkan orang macam ni akhirnya ahli hadis dicela. Padahal ulama-ulama ahli hadis dulu mereka juga faqih. Imam Bukhari faqih. Jika sebahagian salah seorang daripada mereka mendapatkan dan melakukan penelitian terhadap suatu hadis, boleh jadi dia mengamalkan hadis yang mansukh. Rupanya hadis tu benarnya hadis mansukh, tak valid dah. Atau dia memahami hadis seperti pemahaman orang awam yang jahil, atau mengamalkannya padahal itu tidak benar. Ni kadang-kadang dia ambil satu hadis, dia faham sebagaimana fahaman orang jahil. Ada juga talbis tu. Ngaji hadis, tapi kefahaman dia terhadap hadis tak sama dengan kefahaman salafus salih. Dia faham hadis ikut cara dia. Itu sebahagian daripada talbis terhadap orang belajar hadis. Belajar teori ni macam-macam. Akhirnya dia bawa hadis kepada satu dimensi yang tidak pernah difahami sebegitu oleh ulama-ulama dahulu. Al-Khattabi berkata, ada di antara guru kami yang meriwayatkan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hilaqi qabla as-salati yaum al-jumu'ah. Nabi melarang membuat halaqah ilmu sebelum solat Jumaat. Tapi tok guru ni meriwayatkan dengan halqi. Bagi salah bagi je. Okey. Saya highlightkan di sini. Ni baik ni hadis. Oh, tak boleh highlight yang ni. Yang ni tak boleh, tak keluar. Okey. Buat halaqah. Yang ni boleh keluar tak? Ya. Tak boleh juga. Okey. Dua boleh. Okey, boleh. Al-halqi. Asalnya al-halaqi. Okey. Tapi dia salah baca, dia mensukunkan huruf lam, dia jadi al-halqi.
Okay, saya dah terangkan pada minggu lepas, saya ulang sekali lagi. Jadi hilaqi dalam bahasa Arab maksud dia halaqah. Halqi salah maksudnya bercukur. Jadi dia salah faham hadis ni, Nabi larang halaqah, dia faham Nabi larang bercukur. Al-Khattabi meneruskan ketika dia berkata bahawa selama 40 tahun rambutnya tidak dicukur sebelum solat Jumaat. Tak pernah cukur kepala dia solat Jumaat. Okey. Kemudian sebelum solat Jumaat, kemudian aku berkata yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah al-hilaqu, bermaksud halaqah. Okey. Nah, Rasulullah SAW kita melarang melakukan perkumpulan untuk kajian ilmu atau mudzakarah sebelum solat Jumaat. Agar kita mempersiapkan diri dalam rangka menuju salat Jumaat dan mendengarkan khutbah. Maka guru tu kata, kamu telah menghilangkan penderitaanku. Padahal guru tu orang salih, akhir sekali ditipu. Maknanya meriwayatkan hadis tapi tidak faqih, ataupun tidak memahami sebagaimana kefahaman yang sebenar. Sebab tu kita bimbang kadang-kadang muslilah ni ada juga sebahagian daripada ahli sunnah yang terfitnah dengan macam-macam teori, yang mana kefahaman terhadap hadis mengikut teori mereka itu sebenarnya tidak datang daripada kefahaman salafus salih. Itu juga sebahagian daripada talbis. Tapi dia merasakan dia benar kerana dia ada sandaran hadis. Tapi masalahnya hadis itu tidak difahami begitu oleh salafus salih. Yang itu bahaya. Pada zaman sekarang ini kami menyaksikan beberapa orang yang mengumpulkan banyak kitab dan mendengar banyak hadis, namun tidak memahami apa yang sudah dia dapatkan dengan susah payah itu. Okay? Kadang-kadang pagi-pagi teori konspirasi lah sehari dua hari ni masyhur dengan tu. Kefahaman-kefahaman yang saya bukan sebenarnya kita nak menolak konspirasi itu, wujudnya perancangan musuh, tapi jangan sampai kita terperangkap dengan perancangan itu sehingga kita bawa agama kita seolah-olah agama kita tunduk dan duduk kena. Dahlah dia memang kontrol kita dari sudut penguasaan, tapi sepatutnya dia tak kontrol agama kita lah, kita bawa agama kita pula untuk dikontrol oleh kefahaman yang menyimpang tu. Okey, patutnya kita berpaksi kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, memahami hadis sebagaimana Ahli Sunnah wal Jamaah salafus salih. Di antara mereka ada yang tidak menghafal Quran dan tidak mengetahui rukun-rukun salat, sibuk menyibukkan diri dengan yang ni saya pernah sebut tuan-tuan dulu. Ramai orang sekarang ni mengaku ngaji sunnah, ngaji sunnah, belajar hadis, tapi bila suruh baca Quran tak pandai. Ramai orang belajar sunnah tapi tak pandai Quran. Minta maaf kita kata, ini talbis. Sepatutnya kita sibuk dengan Quran nombor satu. Okey, kita sibuk dengan Quran nombor satu, lepas tu kita sibuk dengan hadis. Kadang-kadang banyak orang disibukkan dengan Al-Quran dengan ilmu-ilmu secondary, padahal patutnya baca Quran dulu. Ini antara talbis kepada ulama hadis, orang belajar hadis. Sehingga bila kita tengok mereka beristidlal dengan Quran, salah. Tapi beristidlal dengan hadis, Masya Allah, kuat ingatan dia terhadap hadis. Tapi bila dalam Quran, sepatutnya dia dahulukan Al-Quran. Kalau dia boleh hafal hadis, lebih aula dia boleh baca Quran, boleh hafal Quran. Sebab Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Jadi sebab tu sibukkan diri dengan Al-Quran. Walaupun kita dah belajar hadis, tapi saya nak ajak para orang panggil sahabat-sahabat kita, orang-orang yang suka bergabung dengan kita panggil kumpulan sunnah, orang yang belajar sunnah, belajar hadis, sibukkan diri dengan Al-Quran. Sibukkan diri dengan Al-Quran. Jadi sebab apa? Sebab talbis iblis terhadap ahli hadis termasuknya ialah mereka menghalang orang tu daripada Al-Quran dengan menyibukkan mereka dengan hadis. Sedangkan kalau baca hadis, fadilat dia, ilmu tu ada, tapi fadilat dia tak sama. Quran ni kelebihan dia per huruf. Ni pun saya pun kadang-kadang bimbang ni tuan-tuan. Kita sibuk ngajar ni banyak ni, tapi kau ni kita kurang sibuk ni. Allahul musta'an. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan kita. Kerana yang banyak ni benda kurang ni. Padahal ni besar tanggungjawab. Mereka menyibukkan diri dengan perkara yang bersifat fardu kifayah. Okey. Dan mengabaikan perkara yang fardu ain, padahal mendahulukan sesuatu yang kurang penting atas sesuatu yang lebih penting tidak lain salah satu daripada bentuk talbis iblis. Talbis juga rupa-rupanya.
Hei, talbis. Apatah lagi kalau sibuk dengan Quran, daripada Quran ni ke benda-benda lain lagi daripada tu. Sibuk daripada Quran dengan benda-benda lain lagi lah talbis. Semoga Allah Azza wa Jalla mentaufikkan kita kepada apa yang Allah redha. Baik, kedua, mereka yang banyak mendengar hadis tapi tidak mempunyai niat yang sebenar. Yang tadi niat ikhlas dah, cuma dia tergelicir pada beberapa aspek yang lebih aula. Yang ni banyak dengar hadis tapi masalah niat pula, talbis iblis dalam masalah niat. Mereka tidak bermaksud mengetahui hadis sahih dan dhaif dengan mengumpulkan berbagai jalur riwayat. Mereka hanya ingin mengumpulkan sanad-sanad tinggi dan hadis-hadis asing. Mereka keliling dunia mencari hadis supaya dia nak kata aku mempunyai sanad. Ada orang berbangga dengan sanad tapi bukan nak cari sanad sahih, tapi nak ayat dia ada sanad. Aku ada sanad, aku ada sanad. Tak sahur lah sanad kita ada. Kalau kita ni tidak beramal dengan ilmu, tak ada guna ada sanad pun. Boleh faham tak? Tak, maaf lah saya ayat ni kadang-kadang peringatan untuk diri sendiri juga. Allah musta'an. Kita ni ada sanad macam orang ada CJ je lah. Ngaji tinggi-tinggi nak ayat kita ni ada CJ, bahagia degree hadis, degree Quran, degree syariah, degree apa lagi, degree hebat. Padahal tapi di sudut amal kita jauh daripada orang awam yang tak ada degree tu pun lebih baik daripada kita. Ini sebenarnya masalah talbis iblis. Masalah talbis iblis, masalah niat ni Allahul musta'an. Semoga Allah Azza wa Jalla mengikhlaskan niat kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Sehingga aku mempunyai sanad yang tidak dimiliki oleh orang lain. Aku mempunyai hadis. Maknanya dia kaya, aku dulu tu aku pergi ngaji dah dengan ustaz tu, aku ngaji dah dengan ustaz ni, habis ustaz dia kenal belaka, tapi dia suruh amalan dia, praktikal dia, hadis yang ada pada dia tidak memberi kesan sedikit pun. Allahul musta'an. Ada bahagian pencari hadis yang tinggal di kota kami, Baghdad. Dia membawa seorang syekh, kemudian ditempatkannya oleh Ar-Raqqah, sebuah kebun diletakkan sungai Tigris. Sungai Tigris. Dia membacakan hadis, saya dah sebut ni. Padahal dia kata dia meletakkan di tepi sungai Tigris. Sungai panggil Al-Furat, sungai Furat, Dajlah dan juga Furat. Dia membacakan hadis di hadapan syekh tersebut, lantas menyebutkan pada kumpulan hadis riwayat fulan dan fulan telah meriwayatkan aku di Ar-Raqqah. Dia mengelabui orang-orang seakan yang dimaksudkan dengan Ar-Raqqah adalah negeri yang berada di Syam, supaya orang-orang menyangka dia sungguh-sungguh letih kerana telah melakukan perjalanan jauh demi mencari hadis. Dia juga menempatkan syekh ini di antara sungai Isa, sungai inilah, sungai tadi kita sebut, sungai Furat dan Tigris ni, Dajlah dan Furat. Lalu berkata, fulan telah meriwayatkan kepadaku dari seberang sungai, dia pada seakan-akan dia telah menyeberang ke Khurasan. Yang ini kita dah sebut, Khurasan ni tempat-tempat tan itulah Imam Bukhari dan sebagainya. Yang ni dia Wara'an Nahar, dia panggil Wara'an Nahar. Jadi di seberang sungai Wara'an Nahar ni dalam ahli hadis maknanya dia ni mengembara sampai ke jauh sana lah. Dia mengutarakan fulan telah meriwayatkan hadis kepadaku dalam perjalanan kedua dan ketiga. Semua itu jauh dari keikhlasan. Tujuan mereka hanya mencari kehormatan dan kebanggaan peribadi. Mereka mengikuti hadis yang syadz dan gharib. Bisa saja seseorang dari mereka mendapat penggalan hadis yang digelar oleh saudaranya sesama muslim, namun didengar oleh saudaranya sesama muslim, namun menyembunyikan penggalan hadis ini supaya hanya dia yang diketahui telah meriwayatkannya. Tapi boleh jadi dia meninggal terlebih dahulu sebelum sempat meriwayatkan, sehingga dia telah luput dari dua orang. Mungkin juga salah seorang dari mereka berguru kepada syekh yang nama awalnya berabjad qaf atau kaf, agar orang itu ditulis dalam deretan nama guru-gurunya. Maknanya kalau nanti tulis dalam sejarah ulama, jadi dia tok guru dia dengan dekat dia sebelah-sebelah. Dia rasa bangga apabila nama dia disebut sebaris dengan tok guru dia, sama dengan tok guru dia. Padahal dia pergi cari tok guru tu berdasarkan huruf abjad, nak suruh ditulis dalam kitab catatan sama. Semua itu antara bentuk talbis iblis lah.
Okey, kita baru sampai kepada bab yang mencemarkan nama baik atau mengunjing. Di antara talbis iblis terhadap ashabul hadis, iaitu sebahagian dari mereka mencemarkan nama baik sebahagian lainnya untuk membalas dendam. Okey, dia sebenarnya nak balas dendam, tak puas hati dengan sebab lain. Okey, tak puas hati dengan sebab lain, tapi berdalih bahawa sikap mereka tersebut tergolong dari al-jarh wa ta'dil. Apa benda al-jarh wa ta'dil, tuan-tuan? Yang ni memang kita lepas. Al-jarh wa ta'dil adalah ilmu berkaitan dengan al-jarh wa ta'dil. Ada ilmu berkaitan orang, tentang orang. Al-jarh maknanya mencedera. At-ta'dil maknanya mentakdilkan, mengadilkan. Pagi tadi kita baca ulumul hadis, adalah seorang yang adil. Adil ni maknanya orang yang baik, kuat ingatan dia, thiqah. Dan jarh ni bila kata orang ni tak ingat, maknanya dia telah mencacatkan seorang rawi. Jadi pada asalnya ilmu ni mengumpat. Asalnya dikira kategori mengumpat. Pada asal cerita tentang orang, ilmu mengumpat. Cerita baik tak apa, ulama ni hadis ni baik gini. Tapi bila jumpa orang kuat lemah ingatan, orang ni lemah, orang ni tak layak dia ambil hadisnya, orang ni gini, orang ni pendusta, orang. Bukankah itu termasuk mengumpat? Tak. Tetapi ulama dahulu dia katakan wajar dan harus mengumpat untuk mempertahankan kemurnian syariat. Nampak ni? Untuk mempertahankan kemurnian syariat Islam. Ni tujuan mereka buat ilmu al-jarh wa ta'dil. Mana orang ni sebenarnya layak dia ambil ilmu ni, orang ni mengumpat, orang ni mencela, orang ni mendusta atas Nabi. Dia kategorikan orang ni lemah, orang ni, dia kata tentang orang tu, niat mengumpat dia tu kerana nak menjaga kemurnian syariat Islam. Dan perkara ini diharuskan supaya apa? Kita bukan mengumpat sebenarnya, kita nak tahu orang ni, dipanggil kita menasihati, bab nasihat. Bukan mengumpat tapi nasihat. Pasal apa? Kalau nak terima hadis ni, kamu kena dengar. Dia ni siapa sebenarnya yang bagi tahu? Maknanya kita bukan mengumpat, kita nasihat dalam bab tu. Jadi hanya Allah Ta'ala yang mengetahui niat di balik tindakan ini. Dan kadang-kadang ada orang niat dia sebenarnya tak puas hati. Niat dia ni, niat dia nak balas dendam ni, tak puas hati sungguh dia ni dengan kawan tu. Memang dia tak puas hati, dia tak puas hati sungguh dengan orang ni, niat untuk membalas dendam, double line. Tapi bila dia kata macam-macam, sebenarnya dia kata aku sebenarnya nak bagi nasihat kepada kamu, jangan ambil hadis dia, ataupun aku bagi nasihat. Kita kadang-kadang benda ni ada dalam situasi masyarakat kita pun ada. Saya bukan nak mengumpat tapi nak bagi tahu je nanti. Padahal waktu dia bagi tahu, niat dia, hati dia nak buruk-burukkan orang ni. Hak tu memang salah lah. Ni masalahnya ulama hadis. Kadang-kadang Allah Ta'ala hadirkan benda tu dalam hati dia. Dia nampak mungkin dia nak berdebat, atau mungkin dia nak berdiskusi, ataupun dia bagi tahu ada. Akhir sekali dia kata fulan bin fulan sebenarnya tak layak ambil ilmu dia. Waktu dia kata tu, sebenarnya mungkin boleh jadi dia nak suruh nampak dia lebih hebat, atau sebenarnya dia tak puas hati dalam isu lain. 2-3 hari sebelum tu dah ada isu lain, dia nak balas dendam ke orang ni berkaitan isu yang lain, tapi dia bagi pada isu ni seolah-olah begitu. Okey, balas dendam. Tapi masalah ni, dalam ni masalah hati. Kita tak boleh nak kata fulan tu macam tu, macam tu, tak. Kerana hanya Allah yang tahu benda dalam hati. Cuma kita kena hati-hati. Itu kata dia. Bukti buruknya niat mereka saat melakukan tindakan itu adalah diamnya mereka atas kelemahan yang dimiliki oleh guru-guru sendiri. Bila tok guru dia buat salah, dia tak kata pula macam tu. Atau bila geng dia buat sendiri, dia tak kata pula macam tu. Tapi kalau orang lain buat, dia
atas nama agama kita kena benteras mereka. Bila kumpulan dia buat, dia tak kata pula. Padahal para ulama pendahulu ini tidak bersikap demikian. Salah satu contohnya ialah Ali ibn al-Madini yang meriwayatkan hadis dari ayahnya yang dikenal dhaif. Lantas kemudian dia mengungkapkan hadis syekh ini, yakni ayahnya mengandungi kelemahan. Okey. Yusuf bin Al-Husain rahimahullah menuturkan, aku bertanya kepada muhasibi tentang ghibah. Dia menjawab, berhati-hatilah terhadap ghibah kerana dia seburuk-buruk perbuatan. Apa pendapatmu tentang perbuatan yang boleh menghapuskan kebaikan-kebaikan kamu sehingga membuat senang lawan-lawanmu serta orang-orang yang kamu benci di dunia? Bagaimana kamu membuat lawanmu senang pada hari kiamat kerana dia mengambil kebaikan-kebaikanmu, atau malahan kamu mengambil dosa-dosanya, sebab pada hari itu tidak ada lagi dirham maupun dinar. Berhati-hatilah terhadap ghibah dan kenalilah sumbernya. Sesungguhnya sumber ghibah yang dilakukan oleh orang-orang hina dan jahil adalah untuk membalas dendam demi fanatik golongan, melampiaskan hasad dalam hati serta perwujudan buruk sangka. Sungguh semua itu dapat diketahui dengan jelas dan tidak perlu diragukan. Ada orang mengumpat bukan sebenarnya nak bagi nasihat, tapi memang dia ni nak bantai orang tu cukup-cukup. Talbis. Akhir sekali, asal dalam bab nasihat dia dapat pahala ilmu jarh wa ta'dil. Tapi bila dia kata kepada orang fulan macam ni, akhirnya malah dia mendapat dosa. Tapi kalau dia benar nasihat, dia sekadar nasihat yang tu lah. Macam kita kadang orang politik suka sangat cerita bab orang. Mungkin kesalahan dia dalam bab politik sejengkal, tapi dia punya syarah dia, sedepa dia bagi kesalahan. Okey, habis pengaik baju apa dia pakai, makanan apa, rumah dia macam mana. Padahal boleh jadi dia ada sudut-sudut lain yang kita tahu. Bukan 100% dia salah, tapi orang kita ni bila dah tahu satu, dia akan cakap hak sedepa. Itu bahaya. Okey, ulama pun lagu tu juga. Kadang-kadang ulama dicela, dicerca, padahal kekurangan dia pada sudut politik mungkin, tapi habis bantai. Allahul musta'an. Sumber ghibah yang dilakukan para ulama tidak lain adalah kerana tertipu oleh diri sendiri dan memberikan nasihat tatkala memberikan nasihat kepada orang lain. Kenapa dia tertipu? Sebab dia tertipu oleh diri sendiri waktu memberikan nasihat kepada orang lain, atau kerana memiliki penafsiran sendiri terhadap suatu riwayat yang tidak sahih. Padahal andaikan riwayat itu sahih, tentu saja tidak boleh dijadikan saranan untuk melakukan ghibah. Okey. Riwayat yang dimaksudkan itu ialah, apakah kamu segan menyebutkan, sebutkanlah apa yang ada padanya agar orang boleh bersikap waspada terhadapnya. Okey, boleh bersikap waspada terhadapnya. Kalaupun riwayat tadi sahih, okey, ia tidak mengandungi pemahaman bolehnya menampakkan keburukan saudara sesama muslim pada saat anda tidak ditanya tentang dirinya atau peribadinya. Ada orang berhujah dengan riwayat ni bahawa, okey, dia kata apa? Sebutlah keburukan saudaramu. Agar apa? Agar orang lain boleh bersikap waspada terhadapnya. Okey? Jangan segan sebut keburukan orang. Supaya apa? Orang boleh ambil waspada. Jadi sebenarnya kalaupun riwayat tadi sahih, dia bukanlah mengandungi kefahaman sengaja-ngaja kita boleh sebut keburukan sesama muslim pada saat anda tidak ditanya tentang dirinya. Kan kita ada satru auratil muslimin, menutup aib seorang muslim, ada bab. Cuma ulama hadis ni buka hanya dalam bab supaya hadis dia tu boleh diterima ataupun ditolak. Kalau dia tolak hadis orang ni sebab apa? Dia bagi tahu tu. Jangan sampai benda tak perlu bagi tahu pun bagi tahu juga. Atau benda yang tak ada kaitan dengan hadis. Akan tetapi jika ada seorang datang lantas mencari keterangan kepada anda seraya mengatakan, aku hendak menikahkan putriku dengan fulan, sementara anda mengetahui terdapat bid'ah pada si fulan, atau bahawasanya dia tidak boleh dipercaya dalam hal menjaga kehormatan umat Islam,
maka anda boleh mencegahnya, yakni agar pernikahan tadi tidak jadi dilangsungkan dengan cara sebaik mungkin. Macam kalau betul, macam mana cara yang betul? Orang tanya kita bagi tahu lah. Orang tu tanya kita, aku ni nak kahwin dengan dia tu, macam mana? Tu dalam bab nasihat. Lepas tu nasihat pula, nasihat yang berkaitan lah. Ni habis benda, bau buruk dia, cerita-cerita macam-macam pun kita cerita, tak ada kaitan pun. Tak boleh. Dah jadi bab mengumpat, tadi nasihat. Tapi 10% je nasihat, 90% mengumpat. Jika ada orang lain dan datang kepada anda dan berkata, aku hendak menitipkan hartaku kepada si fulan, padahal si fulan dikenal tidak amanah, maka anda dapat mencegah hal itu dengan cara sebaik mungkin. Jadi kalau ada orang macam, aku nak tinggal harta ni, kita kena beritahu, dia tu kena beringat dalam bab harta. Setakat ni kita tahu banyak orang letak pada dia, kemudian dia tak bagi balik. Cukup. Jadilah bab berkaitan. Atau seseorang berkata kepada anda, aku akan salat di belakang si fulan, aku akan menjadikan si fulan sebagai imam dalam hal ilmu, maka anda juga diberikan kesempatan mencegah yang demikian itu sebaik mungkin. Janganlah lampiaskan amarah anda dengan ghibah. Jadi ayat betul. Jangan sebab kita nak marah kita pun orang tanya tu gak, jawab ketah kajang 10 bandel tak cukup. Sumber ghibah yang dilakukan oleh para ahli qiraat maupun ahli ibadah didahului oleh hadirnya rasa bangga terhadap diri sendiri yang mendorong kepada memperlihatkan aib ataupun kelemahan saudaranya sesama muslim. Kemudian dia berlagak atau berpura-pura mendoakannya sehingga dia dianggap telah leluasa memakan daging saudaranya yang seiman ini, lantas mengkamuflaskannya. Dahsyat ni mengkamuflas. Kamuflas ni apa? Tak tahu. Kamuflas ni kalau askar dia menyamar, dia suruh nyampak tu kamuflas. Baju dia tu kan? Baju tu kamuflas kita panggil. Penyamaran. Menyamarkannya. Okey. Maknanya dia sebenarnya dia dah leluasa panggil sehingga ni tengok. Dia kata sumber ghibah ni. Ahli qiraat pada ahli ibadat dulu. Dia kata kepada memperlihatkan aib dan kelemahan saudaranya, kemudian dia berpura-pura mendoa. Mula dia kata bantai cukup-cukup, lepas tu dia berpura. Padahal doa dia tu sebenarnya nak menutup sifat ghibah ada. Lantas mengkamuflaskannya dengan bertindak yang tidak sesuai hati nuraninya, berpura-pura mendoakan kebaikan untuk saudaranya, padahal dalam hati dia tak niat berbaik untuk saudara, tapi nak rayaknya, aku bukan nak ngumpat ke dia. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah lah kat dia. Tapi sebenarnya hak dia basuh tadi memang hati nurani dia bukan niat baik untuk saudaranya. Bahaya dia kecek bab orang ni. Bahaya. Atau olah hadis ni antara benda yang sangat penting kena jaga. Bila kita mengajar ni, kita cerita bab orang kena hati-hati. Kalau boleh tak payah sebut nama, kita sebut sifat macam ni tanpa tuju kepada siapa-siapa, tapi kita kena hati-hati dengan orang yang memiliki sifat macam ni. Contoh kita kata gitu. Sumber ghibah di kalangan pemuka agama ini adalah pada saat menampakkan kasih sayang dan simpati kepada orang lain, dia berkata, kasihan si fulan. Meskipun dia memperoleh pujian yang ditimpakan masalah ini, dengan ditimpakan masalah ini, cubaan tersebut tetap menghimpit jiwanya, maka kita akan berlindung kepada Allah dari kehinaan diri. Dia berpura-pura menampakkan simpati kepada si fulan dan juga pura-pura mendoakan di hadapan teman-temannya, lalu menyatakan, aku sebutkan kekurangannya kepada kalian agar kalian banyak mendoakannya. Dia pun kita pakat-pakat doa lah ke dia. Pada waktu dia sebut tu tak ada keperluan pun dia nak sebut. Contohnya bahaya kita ni, saya pun rasa bimbang ni kata. Kita berlindung kepada Allah dari ghibah, baik melalui sindiran maupun secara terang-terangan. Jauhilah ghibah kerana sesungguhnya Al-Quran menyebutkan betapa dibencinya perbuatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Okey, apakah di antara kamu ada yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Demikian pula didasarkan pada hadis,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan akan haramnya perbuatan ghibah. Di antara talbis iblis terhadap ulama-ulama hadis adalah dengan menyebutkan riwayat hadis-hadis maudhu' tanpa menjelaskan bahawa riwayat tersebut palsu. Dia antara orang yang suka baca hadis. Dia baca hadis tapi baca hadis palsu, iblis tak suruh dia bagi tahu hadis ini palsu. Ini adalah tindak kejahatan terhadap syariat, padahal benda ni jenayah. Tindak kejahatan ni adalah jenayah terhadap syariat. Apa yang mereka lakukan adalah jenayah terhadap syariat. Tujuan mereka adalah melariskan hadis dan membanyakkan riwayat bagi umat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rawa anni haditsan yara annahu kadhib, fahuwa ahadul kadhibain." Siapa yang meriwayatkan satu hadis yang menurutnya hadis tu mengandungi kepalsuan, sungguh dia tergolong salah satu dari dua pendusta. Maknanya dia dah tahu hadis tu palsu. Okey. Kerana menurutkan hadis tu mengandungi, dia tahu menurutnya ni yara dari hadis ni. Dia dah nampak dah hadis ni palsu, tapi dia riwayat juga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sungguh dia tergolong salah satu dari dua pendusta. Maknanya dia menipu juga. Okay. Termasuk dalam kategori ini iaitu tadlis pada ahlul hadis dalam periwayatannya. Kita dah sebut tadlis ni apa? Tadlis ni apa tadi? Menyembunyikan, samar-samar. Okay, bukan kamuflase tu lain. Menyembunyikan maknanya tadlis ni dia tak jumpa pun ulama tu, tapi dia kata dia dengar daripada ulama tu. Dia menyembunyikan orang tengah. Boleh jadi orang tengah tu dhaif, dia tak nak bagi sanad, dia nampak dhaif, dia gugurkan orang tu. Jadi tok guru tu dia tak bagi tahu sanad dia tu apa yang dia panggil tadlis. Kiasan kiasan lain. Tadlis ni maknanya mudallis. Mudallis ni bahasa kita mana dia menyembunyikan sesuatu untuk menampakkan apa yang ada pada dia itu sebenarnya benda baik. Dari sudut sanad, dia sebenarnya ambil daripada dia A, ambil daripada B, B ambil daripada C. Tapi oleh kerana B ni ada masalah, dia kata aku meriwayatkan daripada C, padahal dia ambil daripada B. Jadi tujuan dia buat tu kenapa? Kena supaya nak nampak sanad dia elok. Sanad dia elok. Okey. Padahal dengan sifat tu dia telah menggugurkan ataupun menipu di atas nama riwayat. Okay, bila dia buat gitu, hadis pun terputus. Di antara para ahli hadis yang menukilkan hadis dari perawi lemah atau dusta dengan menghilangkan nama perawi yang lemah tersebut. Kadang-kadang dia menyebutkan dengan nama selain nama aslinya, atau dia hanya menyebut nama panggilannya, atau mungkin dinisbahkan kepada datuknya, yakni supaya para perawi dhaif itu tidak diketahui. Jadi ada juga maksud dia riwayat-riwayat tu orang yang dia ambil nama tu dhaif, dia gugurkan nama dhaif tu supaya hadis tu tak jadi dhaif. Tapi sebenarnya perbuatan itu talbis iblis, adalah jenayah terhadap hadis Nabi. Ini merupakan bentuk kejahatan. Yang kita kata jenayah tadi, jenayah bentuk kejahatan terhadap syariat Islam, kerana dia menetapkan satu hukum dengan sesuatu yang tidak sabit. Akhirnya benda yang tadinya tak sabit, dia ni sahih, dijadikan sabit sebab sanad dia palsu. Okay? Melainkan orang yang memang kenal tentang hadis. Bila orang yang kenal tentang hadis. Baik. Habis 104 situ. 105 sikit. Namun dalam kes tertentu, jika guru yang meriwayatkan hadis kepada dia memang perawi thiqah, kemudian dia menisbahkan perawi thiqah itu kepada kakaknya atau kakeknya, yakni datuknya, atau hanya menyebutkan nama panggilannya agar tidak terlihat bahawa dia banyak meriwayatkan dari guru ini, atau jika guru yang menyampaikan hadis kepadanya satu tingkatan dengan dirinya sehingga dia malu menyebutkan namanya, ketahuilah kedua hal itu dimakruhkan dan jauh dari kebenaran. Dan yang demikian ini bukan pelanggaran terhadap syariat, tetapi dengan syarat bahawa si guru yang meriwayatkan hadis kepada ahlu hadis tadi adalah perawi yang thiqah. Jadi kalau gugurkan rawi, digugurkan rawi ni macam mana gugurkan rawi?
Nak tulis sikit? Kita nak nulis lah ni. Ada ni saya tengok tulis ni. Okey, daripada ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ambil sahabat. Kita tulis contohlah Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sorry, makan sikit. Daripada Anas ni ambil seorang lagi. Okey, ni start kita ni daripada A. Kita lah nama dia A. A ni ambil daripada lagi. Bukan ambil lah, dia riwayatkan lagi kepada B. Okey, B diriwayatkan oleh C. Kemudian daripada C ni kitab hadis. Okey, penulis kitab lah. Tak kiralah kitab Ibn Hibban ke, kitab apa ke. Maaf, kita slow sikit pasal saya guna ni ya, mousepad ni. Panggil mousepad ke ni? Kitas pula dah. Kitab. Okey. Jadi yang dimaksudkan sini, okey. C ni thiqah. Thiqah ni nama dipercayai. Saya tak suruh guna istilah lah, saya guna simbol je supaya tuan-tuan faham. C ni okey dia. C ni okey. Sorry. C ni okey. C okey. C ni okey. B, A ni pun okey. B ni okey. Kadang-kadang dia tak okey. Dhaif. Jadi bila C ni takut dengan sewujudnya B, hadis ni dia jadi dhaif, maka dia meriwayatkan, dia tak sebut nama B, dia kata aku ambil riwayat daripada A. Sebab apa? Sebab dia memang jumpa, bukan dia satu zaman, C dengan A ni hidup satu zaman, mungkin pernah berjumpa, tapi sebenarnya dia tak jumpa. Tapi dia kata kalau aku gugurkan B ni, orang tak perasan. Dia pun gugurkan, dia kata aku C riwayatkan daripada C, C daripada A daripada Anas. Dia tak sebut B. Kalau dia tak sebut, tiba-tiba orang tahu, maka hadis ni ditolak, jatuhlah darjat. Dan sisi ni dikenali sebagai mudallis. Kalau yang dia gugurkan orang yang tidak thiqah, haram lah. Pasal hadis ni jadi masuk dalam kategori hadis sahih dan dia termasuk dalam gambar, dia bukan. Tapi kalau dia thiqah, maknanya kalau dia gugurkan pun tak jadi gapo. Sebab hadis ni tak mengubah hukum, tetap saja hukum dia melakukan perkara tersebut nama dia makruh. Okey, jadi menggugurkan riwayat ni ada macam-macam kategori dia lah. Okey, menggugurkan riwayat ni ada macam-macam kategori dia. So kita faham ni, kita panggil tadlis. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, itu sebahagian daripada talbis iblis terhadap ahlul hadis. Dan sebagaimana yang kita sebut tadi, ulama hadis ni kerja dia mulia, tapi dalam kemuliaan itu pun masih lagi ada yang ditipu oleh syaitan. Apatah lagi kita, maka pakat-pakatlah berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati diri kita, memberkati ilmu kita, memberkati umur kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati masa kita, memberkati ilmu kita dan semua yang berkaitan dengan kita dan zuriat keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkatinya, insya-Allah, insya-Allah. Baik, habis kita bab tu. Okey. Nanti kita akan baca macam mana iblis tipu fuqaha pula. Fuqaha ataupun ahlul hadis. Fuqaha ataupun ahlul hadis. Okey.
Boleh. Okey, kita tanda kat sini Okey. Telekom. Saya tulis sini. Oh, dah cantiknya tulisan. Kalah budak tadi kan. Oh, nak telekom ni. Padahal boleh TM. Faham. Padam. Pasal tak cantik saya padam balik Kita tulis TM. Mesti orang TM gelak ustaz ni. Betul ustaz, tulis TM je, telekom. TM. Hari berapa? 14. 14 pula dah 16. Alamak. Dua 21. Cun, alhamdulillah save. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita akan sambung nanti bab ni, talbis iblis terhadap fuqaha dan ahli fiqh, muka surat 105 dan seterusnya insya-Allah. Okey, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa berdoa kepada Allah dan berlindung kepada Allah, berlindung dengan Allah daripada keburukan dan tipu daya iblis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.